Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik dan masih bersemangat lagi untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Baiklah murid-murid tahun 3, kita akan teruskan subjek matematik kita pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam topik yang ketiga, iaitu pecahan, perpuluhan, dan peratus. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan fokus kepada perpuluhan. Jadi, bagi pecahan, kita telah pun pelajari pada minggu-minggu yang lepas. Jadi, hari ini kita akan memberikan tumpuan lebih kepada perpuluhan. Jadi, bagi standard kandungan, untuk hari ini kita akan lihat kepada 3.2 iaitu perpuluhan, dan untuk standard pembelajaran, kita akan lihat kepada 3.2.1 iaitu murid-murid akan menyatakan sifar perpuluhan sifar 1 hingga sifar perpuluhan 99 dalam angka dan perkataan, dan 3.2.2 mewakilkan perpuluhan dengan petak 100 dan sebaliknya. Manakala untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran ini nanti, cikgu harapkan semua murid tahun 3 akan dapat menulis perpuluhan dalam angka dan perkataan dengan betul. Dan diharapkan murid-murid nanti akan dapat mewakilkan perpuluhan dengan petak 100 dan sebaliknya dengan betul. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita dengan mengenali pecahan perseratus dan perpuluhan terlebih dahulu. Jadi, dapat lihat di sini, ini ada petak 100. Jadi, kita panggil ini sebagai petak 100 kerana bilangan petaknya ada 100. Macam mana nak kira dengan cepat? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 darab 10 sini kita akan dapat 100. Itu cara kita mengira dengan cepat. Jadi ini adalah petak 100. Jadi sekarang kita akan menuliskan petak 100 ini dalam pecahan terlebih dahulu. Jadi pecahan untuk petak yang berwarna adalah 6/100. Kenapa kita masih lagi menyentuh pecahan? Kerana pecahan ini, pecahan per 100 ada kaitan dengan perpuluhan. Kerana apabila pecahan itu per 100, penyebutnya 100, kita boleh menukarkannya kepada perpuluhan dengan mudah. Jadi, 6/100 kita boleh tukarkan menjadi sifar perpuluhan sifar 6. Kita boleh tukar dia menjadi sifar perpuluhan sifar 6. Memandangkan penyebutnya 100, 100 mempunyai 2 sifar. Di sini 100 mempunyai 2 sifar. Jadi, nombor di belakang titik perpuluhan juga mempunyai 2. Jadi, kita panggil ini sebagai 2 tempat perpuluhan. Nombornya 100 penyebutnya. Jadi, kalau kita tukar kepada perpuluhan, maka dia mesti mempunyai 2 tempat perpuluhan. Jadi, kita tulis sebagai sifar perpuluhan sifar 6. Dan cara kita menyebut nombor perpuluhan dalam perkataan adalah seperti ini. Sifar perpuluhan sifar 6. Kita sebut nombor ini 1/1. Sifar perpuluhan sifar 6.
Seterusnya, di sini kita dapat lihat, cikgu nak tekankan di sini mengenai nilai tempat. Sifar perpuluhan sifar 6 mempunyai nilai tempat seperti nombor bulat, iaitu sifar di hadapan, nilai tempatnya adalah sa. Sa ini yang kita ada pelajari semasa nombor bulat, sa, puluh, ratus, ribu. Jadi, nombor sebelum perpuluhan, nilai tempatnya sa. Nombor selepas perpuluhan, yang pertama adalah per 10. Mesti ingat murid-murid, nilai tempat bagi tempat nombor yang pertama ini kita panggil sebagai per 10. Manakala nilai tempat yang kedua selepas perpuluhan kita panggil sebagai per 100. Sebab itulah 6 ini kita tulis di belakang kerana pecahan ini 6 per 100. Jadi 6 kita letak di nilai tempat per 100. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua ini. Jadi di sini ada petak 100. Jadi kita tulis dulu pecahan per 100 iaitu 10 per 100. Kenapa 10? Sebab terdapat 10 petak yang berlorek iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 per 100. Dan kita tukarkan kepada perpuluhan akan menjadi sifar perpuluhan 1 sifar. Kita tak sebut sebagai sifar perpuluhan 10. Kita akan sebut satu-satu nombor itu iaitu sifar perpuluhan 1 sifar. Pastikan di belakang titik perpuluhan ada 2 tempat perpuluhan iaitu ada 2 nombor kerana 100 ada 2 sifar. Okey. Jadi, kita sebut sebagai sifar perpuluhan 1 sifar. Dan nilai tempatnya adalah seperti tadi. Nombor sebelum perpuluhan kita nyatakan sebagai sa. Manakala nombor selepas perpuluhan, nilai tempat yang pertama adalah per 10. Dan nilai tempat yang kedua adalah per 100. Seterusnya, boleh murid-murid nyatakan apakah pecahan per 100 bagi petak yang berlorek? Ya, betul. Pecahannya adalah 25 per 100. Jadi, kita boleh tuliskan dalam perpuluhan sebagai sifar perpuluhan 25. Dan kita baca nombor itu satu persatu sebagai sifar perpuluhan 25. Dan nilai tempatnya adalah seperti tadi, iaitu sebelum titik perpuluhan adalah sa, kemudian selepas titik perpuluhan per 10 dan per 100. Sekarang murid-murid kita akan lihat bagaimana perpuluhan dalam angka dan perkataan. Jadi, sekiranya pecahan diberikan 12 per 100, maka kita akan menukarkannya menuliskan perpuluhan dalam angka iaitu sifar perpuluhan 1, 2. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, pastikan murid-murid meletakkan 2 tempat perpuluhan di belakang titik perpuluhan. Mesti ada 2 tempat perpuluhan. Jangan tulis sebagai sifar perpuluhan 1, 2, sifar. Yang ini salah kerana belakang nombor sudah ada 3 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan ini adalah bergantung kepada bilangan sifar. Sekiranya ada 2 bilangan sifar, maka ada 2 tempat perpuluhan. Sekiranya kamu sudah menulis sebagai 3 tempat perpuluhan ini,
maka dia sudah tidak sama dengan 100. Jadi pastikan murid-murid berhati-hati semasa menulis tempat perpuluhan ini. Dan sekiranya nak menukarkan dalam perkataan, apa yang disebut itulah yang kamu tuliskan sebagai perkataan, iaitu 0,12. Jadi ini adalah angka dan ini adalah perkataan. Kita lihat contoh yang seterusnya. 38/100 kita tukarkan ke dalam bentuk perpuluhan, iaitu angka terlebih dahulu, akan menjadi 0,38. Kemudian kita akan tukarkan dalam perkataan, akan menjadi 0,38. Seterusnya 7/100. Ingat, kita mesti letak dua tempat perpuluhan. Jadi 0,07. Kita tidak boleh menuliskan perpuluhan ini seperti ini. 0,70. Ada perbezaan. Walaupun ini dua tempat perpuluhan, tetapi nombor ini adalah untuk 70/100. 0,70 bermaksud pecahannya adalah 70/100. Jadi sekiranya pecahan itu adalah 7/100, maka perpuluhannya adalah 0,07. Jangan tertukar, hati-hati semasa menulis perpuluhan. Ada perbezaan nilai. Dan dalam perkataan, apa yang disebut itulah yang kamu eja dan kamu tulis, yaitu 0,07. Baik, murid-murid, sekarang kita akan cuba wakilkan perpuluhan dengan petak 100. Contohnya, diberikan perpuluhan terlebih dahulu, iaitu 0,16. Jadi, bagaimana kita nak melorekkan di atas petak 100? Berapa petak yang patut kita lorekkan? Jadi, ingat, kita boleh rujuk kembali kepada cara menukarkan atau menulis pecahan berdasarkan petak 100 yang kita pelajari awal tadi. Jadi 0,16 kita lorekkan sebanyak 16 petak. Kita tengok nombor di belakang ini. 0,16 maksudnya kita lorekkan 16 petak. Bagaimana kita nak pastikan jawapan ini betul atau tidak? Kita tukarkan semula perpuluhan dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi kita telah pelajari tadi. Jadi 0,16 sebenarnya kalau ditukarkan dalam pecahan dia menjadi 16/100. Jadi maksudnya di sini ada 16 petak yang dilorek. Seterusnya, sekiranya diberi dalam bentuk perkataan 0,53, murid boleh terus lorekkan di atas petak 100. Sekiranya murid rasa keliru, murid boleh tukarkan terlebih dahulu kepada angka, iaitu 0,53. Jadi, berapa petak yang patut kita lorekkan? Ya, kita lorekkan 53 petak. Cara untuk menyemak, kita tukarkan kepada pecahan. Jadi, pecahannya adalah 53/100. Jadi, maksudnya terdapat 53 daripada 100 petak yang dilorek. Seterusnya, 0,2. Tengok di sini,
nombor perpuluhan ini hanya ada satu tempat perpuluhan sahaja. Ini bukan bermakna perpuluhan ini salah. Sebenarnya sifar perpuluhan 2 ini bermaksud sifar perpuluhan 2 sifar. Untuk ini ada sedikit keistimewaan. Sekiranya paling belakang ini adalah sifar, maka kamu ada pilihan sama ada kamu tidak menulis pun boleh, kamu nak tulis pun boleh. Maksudnya sekiranya nombor itu sifar perpuluhan 2 sifar, kamu boleh tulisnya sebagai sifar perpuluhan 2 atau kamu nak tulisnya dalam sifar perpuluhan 2 sifar pun boleh. Jadi pastikan kamu tahu sifar perpuluhan 2 maksudnya di belakangnya ada satu sifar yang tidak ditulis. Kamu boleh tulis dan letak sendiri. Maksudnya di sini petak yang kamu perlu lorek bukannya 2, tapi yang kamu perlu lorek adalah 20 petak. Jadi jawapannya adalah 20/100. Jadi ingat perbezaan antara sifar perpuluhan sifar 2 dengan sifar perpuluhan 2 sifar. Yang di atas ini maksudnya kamu lorek 2 petak sahaja. Dan di bawah ini kamu kena lorek 20 petak kerana nombor yang kamu dapat lihat di sini adalah 20/100. Okey, seterusnya sifar perpuluhan 1. Kita tukarkan dalam angka terlebih dahulu. Sifar perpuluhan 1, jadi tempat perpuluhannya hanyalah satu saja. Maksudnya hanya satu nombor saja di belakang titik perpuluhan. Jadi kamu kena letak sifar di belakangnya untuk jadikan dia 2 tempat perpuluhan agar kamu mudah untuk lihat dan lorek selepas ini. Maksudnya di sini terdapat 10 petak yang kamu kena lorekkan di atas petak 100 ini. Dan cara untuk menyimak, kamu tukarkan dalam bentuk pecahan iaitu 10/100. Jadi 10/100 maksudnya ada 10 petak yang dilorek daripada 100 petak. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid kena tuliskan perpuluhan bagi petak yang berwarna. Bagaimana nak terus tulis perpuluhan? Okey, jawapannya adalah sifar perpuluhan 1, 3. Jadi di sini murid-murid tidak perlu menuliskan pecahan. Murid-murid boleh terus tuliskan perpuluhan. Jadi di sini terdapat 13 petak yang berlorek. 13 petak, 13 sudah pun dalam 2 nombor. Jadi murid-murid boleh terus tuliskan ke dalam perpuluhan sebagai 2 tempat perpuluhan. Jadi sifar perpuluhan 1, 3. Jadi memang sudah cukup 2 tempat perpuluhan. Seterusnya, berapakah bilangan petak ini? Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi bolehkah murid-murid nyatakan apakah perpuluhan bagi petak yang berlorek? Bagi petak yang berwarna ini? Ya, betul. Jawapannya adalah sifar perpuluhan 2 sifar. Dan kita boleh tuliskan dalam bentuk satu lagi jawapan iaitu sifar perpuluhan 2. Kenapa? Kerana sifar paling belakang titik perpuluhan ini kita boleh hilangkan kerana tiada nilai. Sifar paling belakang ini tiada nilai, jadi kamu boleh tulis dalam 2 bentuk. Jadi dua-dua jawapan ini cikgu terima. Seterusnya, bagi petak yang berwarna untuk soalan ini, berapakah
pepuluhannya, nombor pepuluhannya. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Jadi, pepuluhannya adalah 0,28. Jadi, murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Cikgu harapkan murid-murid keluarkan buku aktiviti matematik dan cikgu harapkan murid-murid dapat menjawab soalan dalam buku aktiviti matematik pada muka surat 63 dan 64. Setelah selesai menjawab, murid-murid perlu menghantar kepada cikgu melalui WhatsApp dalam bentuk gambar. Pastikan murid-murid dapat menunjukkan langkah kerja ataupun jawapan dengan kemas. Sekian itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.